Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Ini siri kedua berkenaan dengan prinsip kedua, prinsip pembangunan berterakan Islam yang kedua, iaitu manusia sebagai pelaku pembangunan. Jadi apa yang kita cuba bincangkan ini ialah pasal pelaku pembangunan. Kalau yang pertama tadi kita bincang pasal acuan pembangunan. Sekarang ini pelaku pembangunan maksudnya manusia-manusia yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Sebenarnya kedua-dua teori pembangunan lazim dan juga teori pembangunan Islam memang bersetuju untuk mengatakan bahawa manusia itu adalah pelaku pembangunan. Manusia yang memainkan peranan ataupun development players dalam membangunkan ini. Tetapi seperti yang telah kita sering katakan sebelum pada ini, maksud manusia dalam Islam itu adalah berbeza daripada maksud manusia dalam teori-teori pembangunan lazim. Kalau dalam teori pembangunan lazim, kalau kita lihat daripada perspektif Islam, manusia itu hanyalah merupakan apa yang kita boleh panggil sebagai pseudo manusia. Manusia yang tak lengkap satu. Kerana yang mereka ambil kira hanyalah manusia dari segi fizikalnya saja. Walaupun sekarang mungkin ada juga yang mengambil kira emosinya. Tetapi itu masih belum cukup sebagaimana Islam melihat manusia itu sendiri. Misalnya dalam teori-teori pembangunan lazim, mereka berminat untuk melihat manusia itu dalam konteks fungsi pengeluaran mereka. Sebab itu ada formula yang mudah yang dipakai oleh teori-teori pembangunan lazim ini, iaitu P is equal to the function of T, M, B, K, and N. P itu dalam bahasa Melayunya ialah pengeluaran. Ini fungsi pengeluarannya, pengeluaran. F itu ada function ya. Apa yang diperlukan untuk mengeluarkan sesuatu barangan. T itu adalah tanah. M itu adalah modal. B itu adalah tanah, modal, buruh. B itu adalah buruh. K itu adalah keusahawanan. Dan N itu apa cua lagi ya, faktor-faktor pengeluaran yang lain. Jadi kalau kita lihat P di sebelah kiri ini, P besar ini, itu ialah apa yang kita panggil sebagai hasil pengeluaran. Manakala di sebelah kanan, di sebelah kiri, P besar sebelah kiri itu hasil pengeluaran. Di sebelah kanan itu ialah fungsi pengeluaran ataupun apa yang kita panggil, apa yang dipanggil oleh ahli-ahli teori neoklasikal sebagai input-input pengeluaran ataupun faktor-faktor pengeluaran, ataupun dipanggil oleh ahli-ahli teori radikal sebagai alat-alat pengeluaran. Kalau dalam bahasa Inggerisnya P masih lagi production, the function of T itu L1 tanah, kemudian L2 labor, kemudian C capital, kemudian E entrepreneurship, lepas tu N benda-benda lain lagi. Artinya dalam kita nak mengeluarkan satu barangan, saya contoh nak mengeluarkan roti, maka kena ada tepung, kena ada air, kena ada garam, kena ada gula dan seterusnya. Itu function dia, itu di sebelah kanan. Di sebelah kiri itu adalah roti. Jadi kalau kita lihat di sini, mana manusianya ya? Tanah bukan manusia. Ya, M modal bukan manusia. Buruh ya manusia. Tapi buruh itu, dalam konteks buruh itu mereka lebih berminat kepada apa yang tenaga, apa yang boleh, tenaga, pemikiran yang boleh diambil, diekstrak, digunakan untuk memaksimalkan pengeluaran. Jadi diambil sebahagian manusia saja. Keusahawanan juga manusia, itu kepakaran ataupun kemahiran manusia dalam membina keusahawanan itu. Jadi begitulah kita nampak dalam fungsi pengeluaran teori pembangunan lazim, maka manusia yang dimaksudkan itu tidak cukup sebagai satu manusia. Berbeza dengan Islam, manusia dalam pembangunan berterakan Islam ini cukup satu manusia. Kerana apa? Kerana Islam bukan saja mengambil aspek-aspek jasmani, kekuatan fizikal, aspek-aspek buruh, aspek-aspek keusahawanan,
tetapi juga melibatkan aspek-aspek kerohanian. Nanti kita bincangkan dengan detail aspek kerohanian ini ya. Jadi dia bergabung satu untuk menjadi satu manusia yang lengkap. Kemudian fungsinya jelas. Ya, Allah telah memberitahu dalam Al-Quran bahawa fungsi manusia itu adalah hamba Allah. Ya, hamba Allah yang berjanji dengan Allah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga manusia itu Allah telah angkat sebagai khalifah Allah, wakil Allah di atas muka bumi. Jadi kalau kita tengok fungsi manusia ni ada dua. Satu fungsi yang berbentuk vertikal, yang bentuk menegak, itu hamba Allah. Artinya hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia yang menegak ya. Jadi manusia di situ merupakan hamba Allah. Manakala secara mendatar dalam kalangan interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan sumber alam, manusia adalah khalifah Allah, manusia adalah golongan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguruskan dunia ini. Jadi fungsinya jelas ya. Dan fungsi ini sebenarnya ditetapkan di alam roh. Semua roh ketika dalam kejadian yang alam roh belum keluar dalam ke alam dunia lagi, maka kita semua telah berjanji, roh kita semua telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kumpulkan semua roh itu. Ya, kemudian Allah tanya, alastu bi rabbikum, apakah kamu mengakui bahawa aku ini Tuhan dan engkau adalah hamba? Qalu bala syahidina, kami naik saksi bahawa engkau adalah Allah Tuhan dan kami adalah hamba-Mu. Itu janji. Janji itu merupakan blueprint, merupakan master plan apa yang patut kita lakukan di alam dunia. Jadi ketika di alam roh kita berjanji, kemudian dikirimkan ke alam dunia untuk buktikan janji kita nanti, dan selepas itu di akhirat akan diberikan ganjaran. Jadi saudara-saudara sekalian, intipati manusia, roh yang berjanji dengan Allah itu dipanggil ruhul tamayyiz. Ya, ruhul tamayyiz. Jadi kita dalam bentuk ruhul tamayyiz itu, kita yang sebenarnya ruhul tamayyiz itu. Tetapi bila diturunkan ke dunia, maka Allah bagi satu lagi bentuk roh yang dipanggil ruhul hayah, iaitu nyawa. Jadi digabungkan antara ruhul tamayyiz dengan ruhul hayah, dimasukkan ke dalam sarang fizikal kita sekarang ini, maka itulah kita, itulah manusia. Itulah intipati manusia, adalah ruhul tamayyiz dan ruhul hayah. Dan ruhul tamayyiz ini pula, dia adalah satu, tetapinya berbeza-beza mengikut fungsi. Apabila ruhul tamayyiz berfikir, maka dia dinamakan akal. Apabila dia berperasaan, maka ruhul tamayyiz itu dipanggil kalbu ataupun hati. Apabila dia berkehendak, maka ruhul tamayyiz itu dipanggil nafsu. Jadi rupanya akal, kalbu, nafsu itu adalah merupakan satu perkara yang sama, yang berbentuk ruhul, yang dipanggil ruhul tamayyiz, tetapi namanya berbeza mengikut peranannya pada ketika-ketika tertentu. Tapi dalam kebanyakan ini, dalam ketika-ketika akal, kalbu, nafsu ini, hati ini, jadi yang menjadi pemerintah diri, menjadi tapak kepada iman kita ialah kalbu ataupun hati ini. Sebab itu hati ini adalah merupakan pemerintah diri, sebab dia adalah merupakan tapak kepada iman. Akal dan nafsu itu adalah rakyatnya. Jadi kalau ruhul tamayyiz berfungsi sebagai hati sentiasa, sebagai kalbu sentiasa, maka insya-Allah ya, kalbu dan hati itu akan kontrol akal dan nafsu kita, dan kita akan terus berada di atas landasan iman dan takwa insya-Allah. Jadi kalau tingginya iman, artinya baiknya hati, maka akal dan nafsu pun akan jadi baik insya-Allah. Sebenarnya ada 5 peringkat iman. Kalau kita nak tengok hati yang baik itu, kerana hati, kalbu itu merupakan tapak kepada iman. Iman ini ada 5 peringkatnya. Satu iman taklid, itu iman ikut-ikut tanpa ilmu. Yang keduanya iman ilmu, dia ada ilmu tetapi tidak diamalkan. Yang ketiganya iman ayan, berilmu dan beramal dengan ilmunya. Yang keempatnya iman hak, iman yang benar, iman kekasih Allah. Dan iman hakikat yang kelima yang paling tinggi ialah iman Rasul-Rasul. Jadi kalau kita lihat di sini,
pelaku pembangunan tadi, kalau hanya mempunyai hatinya yang imannya iman taklid dan iman ilmu saja, itu tidak lengkap lagi. Paling kurang pelaku pembangunan mesti mempunyai iman ayan yang berilmu dan beramal dengan ilmunya itu tadi. Dan iman minima itu iman ayan, kerana apabila seseorang itu mempunyai iman ayan, barulah mereka boleh berfungsi sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah dengan sebaiknya. Nah, jadi ini semua akan membawa kepada pembangunan rohani dan akan menentukan pembangunan fizikal nanti insya-Allah. Manakala dalam itu pula nafsu ada 7 peringkat. Nafsu juga ada 7 peringkat, ada peringkat-peringkatnya. Iaitu yang paling jahat sekali nafsu amarah. Yang baik sedikit nafsu lawamah, yang baik lagi nafsu mulhamah. Yang sangat baik ya, yang tergolong dalam yang tenang ialah nafsu mutmainnah. Yang lebih baik daripada itu ialah nafsu radiyah, mardiyah dan kamilah. Jadi nafsu amarah ini dia iman taklid, sebab dia melakukan dosa, dia tak merasa bersalah, dia tak rasa malu, malah dia bangga kerana dia tidak ada ilmu. Nafsu lawamah ini orang itu sudah ada ilmu, tetapi dia terus melakukan dosa walaupun dia tahu perkara yang dilakukan itu berdosa. Nafsu mulhamah ada ilmu, dia tak mahu lakukan dosa, tetapi dia tidak kuat bermujahadah. Dia lawan-lawan tak mau buat, akhirnya terbuat juga nafsu mulhamah. Tetapi kalau sekiranya di mujahadahnya makin kuat, nanti insya-Allah nafsunya akan meningkat kepada nafsu mutmainnah. Dan apabila naik nafsu mutmainnah, jadi nafsu yang tenang, dan tambah lagi nafsu radiyah mardiyah kamilah, itu nafsu wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Dan yang nafsu kamilah itu ialah nafsu rasul-rasul. Jadi kita yang orang biasa ini, nafsu minima kita ialah nafsu mutmainnah. Baru kita boleh jadi hamba Allah dan khalifah Allah yang sebenarnya. Barulah kita boleh membangunkan pembangunan rohani kita dengan sebaiknya, yang nanti akan menentukan bentuk pembangunan fizikal kita. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau nak gabungkan antara iman dengan nafsu ini, jadi kalau orang itu ada iman taklid, maka nafsunya nafsu amarah. Kalau orang itu ada iman ilmu, maka nafsunya nafsu lawamah dan mulhamah. Kalau iman ayan, nafsunya ialah nafsu mutmainnah. Kalau iman hak, nafsunya ialah nafsu radiyah dan mardiyah. Dan kalau iman hakikat, nafsunya ialah nafsu kamilah. Ya. Jadi tak boleh kita kata, saya ni iman taklid, tapi nafsu saya nafsu kamilah. Tak. Sebab nafsu itu akan menentukan iman, dan iman itu akan menentukan nafsu. Dan kalau baik dan buruknya iman dan nafsu ini, maka itulah yang mempengaruhi anggota lahir kita. Anggota lahir kita ini pula ada 7. Ya, ada 7. Dia ada 3 di kepala kita, iaitu mata, telinga dan mulut. Kerana di bawah perut, tangan, kaki dan kemaluan. Ini kena jaga sungguh-sungguh. Jadi kalau sekiranya iman dan nafsu kita baik, maka insya-Allah 7 anggota lahir kita akan baik. Dan dengan kebaikan 7 anggota lahir kita ini, maka insya-Allah kita boleh membuat pembangunan dengan sebaik mungkin sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita boleh bincang secara detail apa yang dimaksudkan mata memang dijadikan untuk melihat, tetapi ada perkara-perkara yang Allah larang daripada melihat. Begitu juga telinga, fungsinya ialah untuk mendengar, tetapi ada perkara-perkara yang Allah larang daripada kita mendengar. Mulut pun begitu, fungsinya ialah untuk bercakap, tetapi ada perkara-perkara yang Allah larang daripada kita bercakap. Perut di sini maknanya makanan ya. Ada banyak makanan yang Allah benarkan kita makan, tetapi ada makanan-makanan yang Allah tidak benarkan kita makan. Begitu juga dengan tangan ya, kita boleh menggunakan tangan untuk melakukan apa saja, tetapi ada kelakuan yang tak boleh kita lakukan, Allah tidak benarkan. Kaki juga begitu, tujuannya ialah untuk berjalan, tapi ada tempat-tempat yang Allah larang kita berjalan. Kemaluan juga begitu, boleh kita gunakan, tetapi di tempat-tempat yang hanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari menggunakan kemaluan tersebut. Jadi kalau kita nampak ya, pembangunan rohani tadi yang ditentukan oleh iman dan takwa, oleh iman dan nafsu, akan mempengaruhi 7 anggota lahir kita. Dan dengan 7 anggota lahir kita pula akan
mempengaruhi pembangunan yang kita nak lakukan. Kalau baik iman, nafsu dan anggota lahir kita, maka insya-Allah baiklah pembangunan. Kalau tidak, maka buruklah pembangunan yang hendak kita lakukan itu. Jadi rumusannya dalam pembangunan ini, kita mesti pertahankan sungguh-sungguh status manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Dan status ini boleh dipertahankan apabila iman kita di peringkat paling kurang iman ayan, nafsu kita paling peringkat nafsu mutmainnah, dan anggota 7 kita adalah anggota yang baik dan dengan itu nanti insya-Allah kita boleh memegang amanah Allah sebagai khalifah Allah dengan sebaik mungkin. Ya, jadi status manusia ini diukur oleh iman dan nafsu kita. Kalau sekiranya di bawah daripada iman ayan dan nafsu mutmainnah, maka status kita sebagai hamba Allah tidak jadi hamba Allah lagi. Status kita sebagai khalifah Allah tidak jadi khalifah Allah lagi. Jadi oleh demikian kita tidak layak untuk menjadi pelaku pembangunan. Sebab pelaku pembangunan itu ialah manusia yang mempertahankan statusnya, yang beri iman ayan dan nafsu mutmainnah. Jadi dalam kita cuba untuk membangunkan pembangunan berteraskan Islam, maka pelaku-pelaku pembangunan itu mesti kita bangunkan dahulu supaya imannya paling kuat iman ayan, nafsunya paling kuat nafsu mutmainnah, 7 anggotanya baik, dan dengan itu dia mempertahankan statusnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka ini boleh menjadi pelaku pembangunan berteraskan Islam insya-Allah. Jadi sekian saja untuk prinsip yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.